Kembali bersama kami dalam Sabtu Pagi Malaysia. Terima kasih kepada rakan setugas dari Kedah FM. Dan seterusnya kita akan bersama dalam satu topik yang menjangkakan apa yang bakal kita lihat dalam Petanggan Belanjawan 2025, tangani kos sara hidup belia. Apakah antara acuan yang diperlukan untuk menangani kos sara hidup yang semakin meningkat, ataupun adakah kos sara hidup itu dibawa sendiri oleh belia yang inginkan gadget pelbagai, kopi berjenama dan sebagainya. Kita bersama dengan Wan Muhammad Azmiddin Muhammad Zainuddin, Presiden Lorong Adhab. Ini wakil belia ni. Dan juga Khairul Muzamil Ishak, Presiden Idealis Kebangsaan. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Kita berdua sudah bukan dalam kategori belia. Anda masih mewakili golongan belia. Jadi saya nak tanya kepada Azmid terlebih dahulu untuk membuka tirai perbincangan kita. Apakah sebenarnya kos sara hidup seorang belia pada tahun 2024-2025? Silakan. Dia kos sara hidup ni, So saya nampak benda yang paling penting sekali, kos sara hidup ni dia mindset. So saya nampak benda yang memberi impak yang besar kepada belia-belia ni. Bila mana dia sekarang zaman viral, zaman influencer. So banyak orang yang dia mengidolakan influencer dia. Okay. So yang saya nampak isunya adalah bila influencer dia beli iPhone yang terkini, gadget yang terkini, so dia pun nak juga. Wah. Contoh dia pakai some branded bag or shoes or watch, so dia pun nak juga. So tapi isunya adalah yang mengerikan saya. Saya baru baca tadi daripada Jabatan Insolvensi, hari ini 3,500 orang sekurang-kurangnya bankrupt. Setiap hari. Setiap hari? Bukan setahun, bukan sebulan, bukan seminggu. Setiap hari. 3,500 orang. Isunya adalah bila dia tengok orang pakai, contohnya ada satu nama A lah, influencer di TikTok contohnya. So dia pakai iPhone 16. So dia ni pun, aku nak kena pakai iPhone 16 juga to show off. So dia sanggup pinjam ceti, pinjam kawan-kawan. So isunya dia bermula daripada benda kecil, handphone, dan lepas tu sampailah ke rumah dan kereta. Wow. Mengikut orang panggil apa, nafsu serakah. Itu yang membinasakan anak muda. Kos sara hidup itu isu dia sebenarnya. Wah, itu bukan kos sara hidup tu. Itu dah melebihi kos sara hidup. Betul. Mahatma Gandhi once said, there's enough in the world for everybody's need, not enough for everybody's greed. Ini adalah ketamakan, kerakusan dan keterlaluan sebenarnya dalam perbelanjaan yang sememangnya hebat mana belanjawan sekalipun, memang tak boleh kita ambil kira perkara sebegini. Sebenarnya ini adalah pilihan masing-masing. Jadi melihat kepada trend belia yang sebegitu, bagaimana untuk merancang belanjawan mengkhusus kepada golongan belia sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada Samak Malaysia kerana menjemput kami dan memberi peluang untuk kita bercakap berkenaan dengan belanjawan anak muda, walaupun kita ni dah tua dah pun. Tetapi seringkali dijemput untuk bercakap soal anak muda. Sebenarnya seperti mana disebutkan oleh saudara Azmiddin tadi, itu yang perkara yang cukup membimbangkan dan benar. Yang mana golongan belia pada hari ini dia gagal merancang segala perbelanjaan mereka. Kerana seperti yang saya sebutkan tadi juga, trend yang menghambat mereka. Kalau kita lihat, walaupun isu mengatakan bahawa golongan belia ini tidak berkeupayaan dari segi ekonomi dan sebagainya, tapi bila sebuah syarikat telefon lancarkan telefon terbaru mereka, ramai habis, penuh. Saya pun tak tahu kat mana yang dikatakan masalah tersebut. Jadi belanjawan yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 18 hari bulan ini sebenarnya perlu melihat dalam pelbagai sudut. Maknanya golongan belia pada hari ini bukannya boleh sebut je, belia ni, semua belia. Tetapi kena faham bahawa golongan belia ni terpecah daripada beberapa golongan. Golongan belia yang tidak meneruskan pelajaran. Golongan belia yang tidak ambil SPM baru-baru ini. Walaupun mereka tak ambil SPM, mereka tidak meneruskan pelajaran. Ada yang habis SPM, tidak meneruskan pelajaran. Ada yang habis diploma, tidak meneruskan degree. Ada yang buat diploma, tidak habis pula kat situ saja. Berhenti di tengah jalan kerana mungkin nak katakan desakan hidup, ataupun si mana sebut saudara Wan Azmiddin tadi, trend kehidupan. Agak dia tengok kawan dia habis SPM tak sambung belajar, dah boleh pakai motor hebat-hebat. Dia kata, aku duduk ni nak buat diploma lagi 2-3 tahun, pening kepala dia. Dia pun berhenti.
So bagaimana pula golongan yang tak meneruskan, tak ambil SPM ni, yang disebut oleh Kementerian Pendidikan 10,000 yang tak meneruskan pendidikan. Jadi belanjuan pada kali ini, itu belum lagi yang intern. Yang intern ni pun satu hal juga. Yang tak dapat bayaran intern. Ada yang golongan belia berjumpa dengan kami. Kami kena buat semua kerja yang dekat tempat intern. Tapi orang kata orang tu 10 sen pun tak bagi. Mereka kena sehari hidup mereka. Sewa rumah, makan, minum. Ini kerajaan kena perincikan betul-betul. Begitu juga dengan golongan belia yang habis diploma, yang habis degree. Begitu juga. Mereka pun perlukan perhatian. Habis daripada diploma, mereka tinggalkan PTPTN. Mereka tinggalkan hutang motor. Mereka tinggalkan hutang rumah, hutang bilik dan sebagainya. Kerja tak dapat lagi. Jadi saya harap pada perincian belanjawan kali ini janganlah buat secara general saja, tapi mengkhususkan juga. Baik tu ada cadangan kita cadangkan itu hari dalam sidang belia anak muda. Kita ada satu sidang belia anak muda, seperti mana sidang belia parlimen. Kita cadangkan supaya golongan belia yang mempunyai keputusan yang baik diploma dan degree diberikan sari hidup dulu sebanyak RM300 selama 3 bulan untuk mereka dapatkan peluang pekerjaan, ataupun 6 bulan ataupun 3 bulan. Selepas mereka dapat kerja, okey, mereka automatik tak layak dapat. Tujuannya untuk menampung, mungkin ada hutang macam kita dulu belajar. Ada hutang motor, hutang makcik dekat kantin kita tak bayar lagi. Ini semua kita kena perincikan betul-betul. Bagi saya lah. Ya, tapi masa kita dulu, masa saya belum ada PTPTN. Jadi segalanya yang diperlukan untuk pembelajaran ditanggung oleh individu yang ingin sama belajar. Kalau private, maka you kena cari kerja lah. Betul. Dan saya rasa golongan belia sekarang pun ada semangat keusahawanan kerana ramai saja yang membuka kafe, yang membuka kedai TikTok dan sebagainya. Jadi ada semangat untuk mencari duit tambahan di situ yang bermula dari usia muda. Bagaimana untuk kita mengasah bakat ini, bakat keusahawanan dan semangat membara dalam kalangan golongan belia dengan cara yang positif, kerana kalau kita boleh gunakan semangat yang sedia ada ini, maka golongan belia akan dengan tersendiri dapat membela ekonomi masing-masing. Dia to me lah, meniaga ni is about knowledge. So macam I sendiri pun memang meniaga daripada habis sekolah. So isunya adalah pertama guideline how to do. Kita nak buat sales, marketing, kita nak buat account. So isunya adalah yang I nampak sekarang ni, contoh yang I boleh sebut lah, agensi-agensi kerajaan, contohnya macam PUNB, SMB Corp dan sebagainya. Dia banyak bagi grant. Yang I faham ada yang sehingga ada satu grant tu dia panggil BIP. Grant BIP ni dia bagi orang panggil apa, bantuan sehingga 6 million. You tak perlu bayar balik. Tapi isunya adalah kebanyakan diorang ni bila dia tak ada ilmu untuk mengurus perniagaan, biasanya kadang-kadang contohlah dapat 6 million. So maybe dia pun nampak ada satu C-class baru keluar. That's the problem. Because of dia tak tahu dekat mana nak reserve dan dekat mana dia nak spend. The main issue is about knowledge. So then how you nak operate your business. So bagus sekarang ni perniagaan tumbuh cendawan selepas hujan. Tapi kena ukur baju di badan sendiri lah. Banyak hipster cafe, banyak kedai kopi, banyak blog dan sebagainya. Jadi semua ni adalah bisnes remaja sebenarnya. Bisnes orang muda. Tapi tidak dapat bertahan lama. Dan saya rasa kembali kepada kebertanggungjawaban. Untuk membayar hutang tu kita perlu bertanggungjawab. Tapi golongan belia sekarang cuba untuk melepaskan diri daripada membayar hutang yang tertanggung dengan alasan tak dapat pekerjaan dan sebagainya. Tapi kalau kita ada kemahuan untuk mencari jalan, saya rasa kita perlu selesaikan hutang. Hutang tu paling penting lah. Perlu selesaikan dulu hutang. Walaupun saya tidaklah menyokong kerajaan campur tangan dalam membayar balik hutang itu, kita perlu mencari jalan untuk memudah carakan golongan belia membayar semula hutang-hutang yang tertunggak tadi. Apakah cara terbaik? Ini nak menyelesaikan hutang ni bukan satu perkara yang mudah lah. Dia dah bekerja pun dia tak nak bayar agak PTPTN. Jadi pandangan saya, kita kena ada satu cara yang kita buat di peringkat awal. Maksudnya daripada tingkatan 4, tingkatan 5 dan dia orang masuk ke kolej atau universiti, kena ada satu kerangka ataupun pengajaran yang kita bagi bagaimana mereka nak menguruskan kewangan mereka. Kalau kita dulu belajar kita pinjam motor buruk bapak kita, dia bagi pakailah benda tu dulu. Sampai hancai pun, nak isi minyak pun saya pernah terjadi isi minyak habis, buka tong tu tiup tu.
nak sampai ke 1 ke 2 kilometer tu. Sampai level macam tu punya susah kan mak bapak kita susah masa kita belajar dulu. Jadi hari ni kumpulan pelajar ni, kumpulan belia yang ada di kolej, terutama kita jangan lihat kolej tu kolej di UiTM, UTM. Sebenarnya ramai lagi di kolej-kolej macam mana saya sebut kolej rumah kedai. Kolej rumah kedai. Orang panggil kolej rumah kedai. Kolej kecil-kecil ni ramai. Golongan belia tak disantuni. Mereka juga seperti mana disebutkan tadi ialah mereka banyak berhutang. Berhutang segi apa? Ada kadang mengadu kita nak makan pun tak ada, tak cukup duit. Kerana apa? Kerana segan ataupun rasa kesian nak minta mak di kampung. Kerana mereka pun sendiri pun menoreh getah. Ada yang kerja pagi, balik tengah malam. Pasal mereka, orang kampung kan, dia ramai anak dia kan. Jadi bagi saya, sudah sampai masanya perubahan perlu dibuat dari segi sistem pelajaran kita untuk bagaimana mereka nak menguruskan kewangan. Apa mereka patut dulukan. Hari ini kalau kita dapat lihat, mak bapak bila masuk je, misalnya saya sebut, mereka sanggup berhutang. Hutang beli laptop, hutang saudara nak belikan baju anak, nak sambung belajar. Jadi benda-benda basic je. Kalaulah disebutkan tadi macam manalah kita nak uruskan mereka, bayar hutang yang mereka ada, saya rasa sanggup mereka nak beli motor semata-mata untuk anak mereka, bayar setiap bulan 300-400. Itu belum lagi yang berkereta. Jadi saya rasa sudah sampai masanya kena turun ke padang untuk kita latih mereka bagaimana dia nak menguruskan kewangan yang baik. Pakailah mana ada, orang kata kan. Kalau tidak, semua benda nak baru. Ya, dan ini adalah juga satu fenomena dedikasi. Minta dekat daddy akan kasih. Memang adalah fenomena di kalangan golongan muda kerana ibu bapa masa kini lebih berkemampuan, lebih berkeupayaan untuk membantu dari segi material. Namun kalau kita lihat ia juga membawa kepada kealpaan golongan belia. Mereka lepas tangan. Kalau saya minta, ayah akan kasih. Saya minta dekat mak akan kasih. Semua ni mencerminkan satu fenomena yang kurang sihat untuk pembangunan masa hadapan. Bagaimana untuk memecahkan cara pemikiran yang agak merisaukan ini? Saya nampak pertama bila sebut pasal pendidikan ni, untuk mendidik ni orang nampak sekolah. Tapi saya ambil ayat klise lah. Apa-apa pun pendidikan ni bermula daripada rumah. So didikan di rumah. Bagi saya nampak pertama dia tak boleh macam di rumah, terutama soal cara perbelanjaan, kemewahan dan sebagainya, kita kena bagi value. Kalau saya lah sebagai seorang bapa yang dah ada 2 orang anak yang makin membesar ni, saya pun risau. Cuma yang saya nampak kita kena bagi diorang satu value, bukannya soal harga. So apa yang dia suka, contoh kita ambil satu brand lah, contoh kasut tu harga RM2,000 contohnya, kita rasa mahal. Tapi kalau benda tu kita value kan, kita bagi dia satu tas yang kita rasa contohnya di umur anak saya 5 tahun, dia boleh buat matematik, simple matematik, 1 plus 1 berapa, 1 tambah 1 berapa, in Malay, in English. So I think if kita boleh valuekan that 2,000, kita boleh bagi. Tapi kalau kita sebut, ni 2,000 tau, you kena ni. So dia akan belajar, 2,000. So dia akan start 20,000, 200,000, 2 juta. That's the problem because of cara didikan. So tak boleh cerita hanya, diorang ni kena dididik di sekolah. Tak boleh. Jadi perlukah kerajaan tingkatkan pelepasan cukai untuk ibu bapa yang menanggung perbelanjaan anak-anak yang masih belajar? Saya nampak benda tu relevan buat masa ni. Because of apa-apa pun sekarang ni, kita tak boleh sebut murah, tak boleh sebut mahal, tapi dia dalam satu keadaan yang bagi saya lah, zaman Madani ni dia stable. Cuma bila kita nak cara pendidikan tu on valuable, so we need that kind of kita perlukan seperti mana orang panggil apa, subsidi-subsidi macam ni, because of dia boleh encourage untuk buat benda yang betul. So to me, dia mula daripada kecil, so mudah kita nak melentur buluh daripada rebung. Baik, terima kasih Hazmi kerana sudi bersama kami. Terima kasih Encik Khairul kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia. Topik ni saya rasa kita boleh panjangkan sememangnya, tapi kita kesuntukan masa dan kita akan mendalami belanjawan dari sudut pra-belanjawan dan juga sudah pasti kupasan selepas pembentangan dalam minggu-minggu yang mendatang. Tapi untuk ketika ini kita akan ke Perlis bersama dengan rakan setugas yang telah bersedia dengan laporan berkaitan HSM Perlis. Kita bersama dengan Sophie Samsudin yang telah bersedia di sana. Silakan.